kita akan bersama dengan segmen yang seperti biasa yang akan memancar ke wall-wall anda, di mana kita adakan ianya secara live di wall CTC FM. Baik, untuk hari ini, kalau semalam kita dah bersama dengan Cikgu Aslan Hashim dan juga bersama dengan Bob untuk segmen Inilah Ceritaku, dan hari ini kita akan bersama dengan segmen Bicara Fundamental edisi khas. Okey, baik, kita bersama dengan seorang cikgu yang sangat-sangat dikenali di Malaysia ini. Kita bersama dengan Cikgu No Name. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey Okey tak? Earphone dengar? Okey, clear. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, edisi khas ini seperti biasa akan dibawakan oleh Cikgu NN untuk anda semua. Dan sebelum kita bermula, saya nak baca komen-komen daripada rakan dulu. One Rates, Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu NN. Wah, kenal itu? Tak perasan Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Sifu NN, Fikri Haji Syarif. Okey, in the house, bagus. Arif Akmal, Assalamualaikum DJ Pak Su, Cikgu No Name, semoga sihat dan ceria selalu, mohon analisis gol. Dekat mana tengok dia? Saya tengok dalam, tak ada Tak ada. Sebab biasa saya tengok dalam live dalam Facebook kan. Okey, baik, ada yang minta gol ni, tapi nanti dulu itu terpulang dekat cikgu. Kemudian kita ada Salbiah Abdul Hamid, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wawan P, salam tuan, salam kembali. Siapa ni? Set Mustaqim, Noneng. Oh, ni orang Terengganu ke ni? Ada G belakang dia. Noneng. Noneng lah. Okey, Muhammad Rashidan Abdul Ghafar terbaik, duk tunggu Sifu ni. Wah, ramai tunggu Sifu Yusuf Rais, FIFA dulu NN. FIFA dulu orang nak belajar ilmu trading ni kau kat FIFA. Okey, kemudian kita ada Armas, Assalamualaikum semua, geng-geng trader, juga DJ apa ni? DJ Pujaan. Assalamualaikum, dan Aiman daripada Brunei. Ramai. Zulhelmi, hebat Sifu. Okey, baik cikgu. Edisi khas segmen Bicara Fundamental. Kebiasaannya kita bersama dengan Cikgu Yun, dan malam ini kita bawakan Cikgu NN ataupun Cikgu No Name, ataupun nak panggil cikgu apa? Selalu panggil No Name ataupun NN. Selalunya lah. Selalu panggil No Name je. No Name. Okey. Baik, untuk edisi khas ini menggantikan tempat Cikgu Yun, apa yang bakal dikongsikan? Dan sebelum tu, boleh tak ada Q&A dengan penonton kita macam biasa? Boleh, tak ada masalah. Boleh Tak ada masalah. Baik, kalau anda dah bersedia, saya pun dah bersedia. Edisi khas untuk 2020 ni kita bersama dengan Cikgu NN. Saya serahkan, dan kita berikan peluang untuk cikgu memberikan sedikit manfaat, tip dan juga ilmu dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton kita. Silakan cikgu. Okey. So, Q&A yang pertama, Gol. Okey, gol ni tricky sikit sebab sebab kita tahu isu kenaikan gol ni disebabkan apa. Tapi kalau Pak Su ingat, last time saya cakap sebelum pada tahun lepas gol nak pergi 1600. So nampaknya ia telah tercapai pagi tadi. Oh, tercapai 1600. Dia pergi sehingga 1611. Okey, so sekarang ni boleh tengok chart kan? Nampak chart kan? Nampak. Okey, so kenapa, kalau bagi orang luar yang tak tahu, ini adalah salah satu kiraan yang menggunakan Elliott Wave. So kita predict market menggunakan teori Elliott Wave yang diasaskan pada tahun 1930-an. So benda ni dah lama. So memang saya terus terang, Elliott Wave ni antara teknik yang tertua dan sukar untuk difahami. Sukar untuk difahami. Tapi saya dah guna lama, so saya dah tahu dia punya TM trick serba sedikit untuk menggunakan Elliott Wave ni. Baik. Macam mana kita nak generate income lah menggunakan Elliott Wave. Sebab ada setengah orang, ada contoh kawan-kawan saya, ada pakai litition lain, dia orang more into
nak jadi pakar teknikal. Baik, okey. Saya tak suka jadi pakar teknikal paling kepala. Saya tahu cikgu tak nak pula saya tak berapa suka kan. Saya nak jadi pakar yang boleh buat duit. Kan? Itu yang ramai nak. Kalau ada teknik lain yang mudah, saya sanggup tinggalkan elite wave. Tapi saya tak jumpa lagi buat masa ni. Sebab once saya dah belajar elite wave ni 2007, saya gunakan sampai sekarang. So 2007. Start daripada 2007 saya gunakan sampai sekarang lah. Baik, okey. Bagi cikgu elite wave ni mudah. Okey, bagi saya tengok macam berceranggah ni sekarang ni. Okey, macam mana mudah yang cikgu maksudkan? Okey, mudah sebab kita boleh predict future movement berdasarkan past history. Okey, sejarah. Okey, sebagai contoh dulu, kenapa saya cakap kan gold boleh naik sehingga 1600. Baik, dalam saya rasa 2 bulan lepas. Baik. Maaf Okey. Sebab pertama, kita macam kalau you tengok chart counting saya di sini, level puncak sebelum ni 15.55 itu kita tandakan sebagai wave 3. Baik. Okey. So wave 3 di mana selepas wave 3 akan berlaku correction. So sebab tu dia ambil masa daripada wave 3 ni 26 Ogos. Sehinggalah correction dia tamat dalam bulan 11. Baik, okey. So sekarang ni kalau you tengok yang mencanak dalam bulan 12 tu, ada yang untung banyak, ada yang terpaksa mengalami kerugian lah. Yang banyak jugalah. Okey, itu disebabkan adalah wave 5 telah berlaku, di mana wave 5 telah memecahkan high yang sebelum ni. Okey. Itu adalah salah satu basic structure yang elite wave telah gariskan dalam dia punya teori. Okey, yang cuma a bit complicated tu, kalau kita tengok di sini saya tunjuk Okey, yang WSY semua ni kan, ABC semua ni kan, ini a bit complicated sebab ini adalah dalam bentuk correction wave. Correction wave dia akan price movement akan berada di dalam range sideways, ranging. Okey, jelas tak Pak Su buat masa ni? Okey, maknanya semuanya berdasarkan history, maknanya benda yang dah lepas. Betul. Okey. Dan elite wave ni sendiri, elite wave. Okey, saya tak nampak yang ramai menggunakan, tapi yang menggunakan ni biasanya dia orang-orang yang berjaya. So apa kelebihan elite wave ni? Sebelum kita pergi kepada soalan-soalan lain. Okey. Kelebihan elite wave tu macam saya sebut, kita dengan menggunakan elite wave kita dapat predict dan proof kepada diri kita ataupun kita punya macam contohnya macam dulu saya cakap boleh sentuh 1660 kan. So hari ni kita nampak dia dah pergi dah. So kita predict dan benda tu akan follow. Price tu akan follow kita punya prediction. Ada masa dia akan melawan kita punya prediction, tetapi stop loss kita adalah minima sebab kita tahu invalidation kita di mana. Contoh kalau you tengok garisan yang saya buat ni kan, ini 1442, itu akan membatalkan kiraan wave ke atas 14. Sinilah 1442. Baik. Dalam grup saya diberitahu boleh buy 1470 kat kawasan sini. So risk dia 300. So dia punya risk reward ratio dia, of course dia first kali dia ini kita assume sebagai TP1 lah, di puncak wave 3 tu. Sebab selalunya dia akan ada resistance sikit sebab dia turun, and then baru dia akan break dan melepasi puncak wave 3. So kalau tengok kat situ, dia punya risk reward ratio dia daripada 1470
sehingga ke 16.00 lah, paling kurang 16.00 kan. Berapa tu Pak Su? Melebihi 1000 pip. Banyak tu. Kan? Lebih kurang? Melebihi bukan melebihi. Kurang, lebih. So bagi yang tak tahu elite wave tapi dia bergaul dengan elitician, so dia orang akan lebih aware. Member saya ni cakap dia nak buat wave 5 ni. So aware dari segi dia tak akan berani untuk sell position ataupun ada entry goal, ada entry sell goal lah. Okey. Macam tu. So selain pada tu, elite wave ni dapat membuatkan kita, contohnya kalau 5 kali kita trade. Okey, 5 kali kita trade. 5 kali trade, 4 kali loss. 1 kali win tu boleh cover semuanya. Yang 4 kali tu. Yang 4 kali tu. Sebab risk reward ratio macam saya sebut tadi, elite wave ni lah. Okey. Dia, kita boleh dapatkan stop loss minima. Lepas tu kita boleh maximizekan dia punya TP. Tapi isu utama dengan pengamal elitician ni ataupun saya punya student, dia orang memerlukan buat homework dan keyakinan untuk hold position yang ialah kalau 1000 pip kan. Baik. Selalunya orang naik 200 pip, 300 pip dah close. Betul tak? Betul. Tu benda tu kena ambil masa. Dia macam contoh, you belajar hari ni, you assume minggu depan you dah jadi Superman, dah power semua. Memang tak boleh lah. Susah lah kan. Susah lah kan. Sebab benda ni kena ambil masa. Baik. Semua teknik memang akan mengambil masa. Jadi okey, kepada penonton-penonton kita, kita buka ruang Q&A untuk bertanyakan apa saja tentang teknik ataupun apa saja kepada Cikgu NN kita supaya anda lebih memahami apa itu teknik yang digunakan oleh Cikgu NN kita. Sebab mungkin ada di luar sana yang pertama kali ataupun pernah tengok tapi tak dapat penjelasan yang sebenarnya. Inilah masa dia. Okey, saya akan sentiasa merhatikan wall untuk memastikan ada soalan-soalan yang baik untuk saya ajukan kepada cikgu. Baik cikgu, kita teruskan lagi. Okey. Dan untuk goal tadi macam mana cikgu? Keputusan maknanya daripada segi analisa cikgu. Okey, sekarang ni dia sudah memecahkan trendline dan juga previous high di wave 3 lah. So memang kita boleh assume ni sebagai wave 5. Yang saya tandakan ni, ini wave 5. Okey. Ini kiraan di daily. So bila kita zoom di time frame yang lebih kecil, okey, kita akan nampakkan ada banyak lagi wave yang membentuk. Ini 3, ini 4, 5. Maksudnya di sini possibility ini adalah puncak sudah ada. Di mana ini saya buat kan. Okey, macam ni. So ini 5. Sebab dalam passive wave, wave. Okey, dia mesti ada 5 wave. Perlu ada 5 wave. Mesti wajib ada 5 wave. Okey. So sekarang ni bagi impulsive wave ni maksudnya wave yang ganas. Kalau tiba-tiba dia sharp, dia deep, semua dia pergerakan dia non-stop. Macam gold kalau tengok non-stop naik. Betul. Naik lagi, naik lagi. Dan ada setengah pair lain, contoh macam GBP naik. Itu kita panggil impulsive wave. So dalam impulsive wave ni dia mesti ada 5 wave. Di dalam semua selalunya kita boleh, kadang-kadang kita boleh nampak di time frame yang lebih besar. Baik. Kalau tak nampak, kita kena zoom ke time frame yang lebih kecil untuk kita memastikan wave tersebut telah complete. Okey. Baik. Okey, kat sini satu soalan daripada Ahmad Kushairi. Hafiz, macam mana cikgu NN letak identify point 1 ke 5 tu? Cara untuk meletakkan dia. Cara untuk meletakkan dia.
meletakkan identify untuk point 1 hingga ke 5 tadi tu. Okay, of course lah buat permulaan kita kena buka di time frame yang lebih besar. Memang perlu di time frame besar, bukan sebab bila wave ni dia continuous. Okay. So dia ni adalah continuous. So setiap benda ni saya ada dalam saya punya tab ni, dia punya counting. Okay, so setiap saya tunjuk contoh ini mungkin tak lengkap ni tapi tak apa. So setiap okay macam ni, setiap yang obvious low tu adalah wave 1. Kita boleh assume sebagai wave 1. Baik. Yang obvious low, yang paling low sekali. Kalau kita sebut monthly, tak ramai trader yang akan count di monthly lah. Sebab dia akan ambil masa lama sangat kan? Bertahun untuk completekan sesuatu cycle. Betul, okay. Okay, so kalau kita zoom pula, contohnya di daily. So sebelum ni kita kena at least tahu wave sebelum ni untuk kita buat kiraan di sini. Okay, so kalau kita tengok sekali imbas, ini adalah ABC correction bagi wave impulsif, 5 wave yang menaik ni tadi. Okay, baik. Okay, so saya cakap obvious low. Okay, so obvious low kita boleh consider kalau ini mencukupi syarat ada 5 wave, so kita boleh consider ini sebagai wave 1 lah. Kalau dia mesti ada 5 wave ni. Okay, baik. So kalau tengok dalam ni, kita zoom, ini dia ada 1, 2, ini 3, ini 4, 5. Okay. Okay, so 5, selepas 5 kalau correction wave, dia akan buat 3 wave. So dalam ni ada obvious, kita kena cari yang obvious wave. Pak Su boleh nampak 1, 2, 3 banyak wave, 4, 5, 6, 7 semua kan. Itu semuanya wave di dalam wave. Maksudnya wave dalam wave. Dalam pelajaran ni dalam maksudnya kan. Dalam ni. Okay. So nak senang kita ambil yang obvious wave di mana ini adalah A, B, C. Okay, so ini tadi kita tanda ni satu. Okay, semua dia so far sekarang ni kiraan saya mesh. Semua mesh sama. Impulsive correction, impulsive correction. Ini last sekali impulsive correction, ini satu lagi impulsive. So ini pun ada 5 wave. Okay, so ini ABC juga. Itu pun ABC. Okay. Okay, so secara kasarnya ini adalah kiraan yield wave kini bagi gold. Dari sinilah kita boleh, saya dah buat prediction, ini adalah wave 1, 2, 3, 4 dan akhirnya dia memecahkan permulaan wave 3. Okay, yield wave ni dia setiap wave tu dia ada sifat dia masing-masing. Okay, nak kenal sifat-sifat dia tu. Nak kenal sifat-sifat dia tu boleh baca e-book saya percuma je. Okay. Dalam contoh Okay, contoh. Satulah contoh. Dalam wave 2, contoh let's say wave 2, contoh kat sini. Kita assume ni sebagai wave 2 lah. Ini kalau you tengok ni 1, 2, 3. Dalam wave 2 mesti ada 3 wave. Ini you boleh nampak dia sendiri yang terbentuk, bukan saya. Oh, okay. So ini 1, 2, 3. Wave 2 ni wajib ni mesti ada 3 wave. So selepas wave 2 berlaku, dia akan bentuk yang kenaikan ni kan. Saya sebut tadi impulsive wave dia mesti ada 5 wave. So dalam ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah cukup complete. So baru dia akan sambung balik buat correction ke bawah. Nampak? So dalam sifat correction wave ni, dia ada 4 jenis asas utama correction wave.
di mana ia melibatkan bentuk zigzag, bentuk flat, bentuk irregular dan juga bentuk triangle. So untuk wave 2 ni, sekejap saya delete ni. Okey, ini dia jelas sekali tengok ini bentuk zigzag. Dia zigzag dia, kenapa saya cakap zigzag? Kalau sekali imbas dia sini, dia akan berhenti separuh daripada wave yang impulsif sebelumnya. Kalau tengok sini 0.618 dia berhenti. Ini bentuk zigzag. So bila kita tahu bentuk zigzag, wave yang berikutnya wajib ada wave C yang saya tulis tadi, wave C, kan. A, B, C. Okay, ini memang wajib ada 5 wave ke bawah. So katakan saya nak buy, kalau saya nampak baru satu wave, saya takkan buat apa-apa ataupun letakkan apa-apa position lah. Sehingga cukup 5 wave ke bawah baru saya akan buy. So dari situ saya dapat jimatkan entry saya untuk dapatkan the lowest price yang buy dip kita panggil, discount. Okay, so selagi nak kita zoom ke, kita zoom. Mana tadi? Okay, nampak tak pasu? 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba pula ada 5. Kan, tu mengesahkan kita di time frame besar, di time frame daily ni tadi. Ini adalah wave C. Okay, zigzag ni bentuk dia, wave dia 5, 3, 5. 5, 3, 5. So kalau A ni kan, A, B, C. A tu wajib ada 5, B ada 3, C ada 5. So maksudnya dalam wave A tu ada 5 wave. Okay, dalam A tu kena ada 5 wave. So saya delete sini. So boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 ni daily ya. Kalau kita zoom lagi, kita akan nampak lagi jelas. Nampak ni, 1. Okay, saya buat 1, ni 2, ini dia naik 3, ini 4, ini 5. Okay, ini wave A. So wave B pula dia membentuk 1, 2, 3. Okay, so bentuk dia 5, 3. Ini pun mesti 5 wave. So maksudnya di sini kalau dia membentuk 1, 2, 3, saya tak akan buy lagi lah. Kita tunggu ada satu lagi kenaikan dan satu lagi penurunan. So saya akan masuk entry di sini. Confuse sikit kan? Banyak ni tu. Confuse banyak ni. Okay. Jarang. Saya jarang di tapi saya seronok lah, kan. Satu ilmu baru yang dapat dikongsikan, sangat menarik. Dia yang susah sebab dia wave dalam wave itu saja. Itu je. Saya cuba nak fahamkan wave dalam wave ni secepat mungkin dalam masa 1 jam ni kalau boleh. Lepas tu kenapa dia elite wave ni superb, sebab elite wave ni kita boleh gabungkan. Okay, kat luar sana ramai yang guna trendline. Betul. Support resistance, SND, chart pattern dan juga Fibonacci. So elite wave ni semua mesh untuk ke semua yang saya sebutkan tadi. Maksudnya dia boleh diguna pakai, terutamanya dengan Fibo dia memang tak boleh dipisahkan. Dengan Fibo Okey, baik. Sekejap ya. Daripada satu pertanyaan ni, saya suka juga dengan soalan dia. Adakah setiap orang dapat count wave yang sama? Tidak. Dia akan berbeza. Kenapa pula tidak? Sebab pandangan masing-masing berbeza. Okey. Contohnya kalau macam ni, kalau dia orang tahu basic elite wave, so dia orang, apa yang saya buat ni, dia orang akan okey, betul ni. Sebab ini nampak simple. Ini adalah counting yang simple. Sebab kita kalau ini simple.
Yang macam ni simple. Sebab kalau kita start di bawah ni 1 2 3 4 5 ABC, okey. So electrician akan nampak okey, acceptable. So saya dah tunjukkan ini 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC. ABC, betul lah. So yang kenaikan ni pun ramai electrician telah berjangkakan juga. Contohnya saya punya student Muhammad Afiq, dia pun 2000, dia kenal saya 2011 2012. Masa tu dia tak guna alert wave. Saya cakap ke dia, Afiq, cuba kau guna alert wave. Okay, so dia belajar alert wave 4 tahun. Okay, 4 tahun. Lama tu. Belajar alert wave 4 tahun. So sekarang ni pun dia masih ada lagi belajar dengan saya sikit-sikit. Sebab alert wave ni dia kadang-kadang pengalaman tu yang menyebabkan kita dapat detect ini wave apa sebenarnya. Sebab bila ada setengah orang cakap dah terjadi boleh lah cakap macam ni macam tu semua kan. Tapi sebenarnya si Elliot ni, pengasas alert wave ni, dia dah gariskan beberapa dozen bentuk structure yang market akan buat. So bagi saya itu adalah satu soalan bocor. So bila saya sebut soalan bocor, benda ni kita cuma sesuaikan dengan market yang kita nak. Contoh macam gold kan, sesuaikan dengan market gold. Betul. Sebab jadi benda tu dia pusing mana pun dia akan buat apa yang alert wave, apa yang Ralph Lenson Elliot cakap. Ya. Maknanya daripada soalan daripada setan kacak ni tadi, dia kata adakah setiap orang punya counting yang berbeza? Adalah betul lah. Betul. Memang berbeza-beza. Memang berbeza. Cuma contoh kan, student saya tunjuk, okey cikgu, saya jangkakan menaik. Dia jangkakan wave C menaik. Okey. Saya jangkakan wave 5 menaik. So bagi saya tak ada masalah sebab saya jangka naik, dia naik. So sama-sama buy. So bagi saya counting tu di mata dia mungkin dia ada tak nampak apa yang saya nampak. Baik. Dan pandangan dia pun apa yang dia lukis tu mungkin saya tak perasan, ada saya termiss ke, sebab tu dia counting C. Saya cakap wave apa tadi? 5 kan? 5. Wave 5. Sebab wave 5 dengan C ni mempunyai structure yang sama. C dia mesti ada 5 wave kan? So 5 pun mesti ada 5 wave. So kalau kita buy serentak, contoh dia buy, saya buy, so benda tu tak ada masalah, tak ada isu sebab dua-dua hala menaik. Okey, maknanya berbeza tapi dia punya result dia samalah lebih kurang. Okey. Baik, saya nak pilih soalan yang baik. Macam mana nak kira WXY wave correction daripada Amirul Muslimin? Okey, WXY ni adalah gabungan ABC. Gabungan daripada ABC. Yang saya sebut tadi ada 4 jenis correction kan. Dia adalah gabungan kesemua correction tersebut. Okey, gabungan. Okey. So dalam W tu dia boleh ada ABCX, ABC. Sebagai contoh lah. Okey. Lepas tu dia akan buat satu lagi double correction di mana ada lagi wave yang digabungkan. Sebab tu kita nampak di W ni, kalau kita zoom, okey, dalam ni selain pada W, kalau untuk yang biasa-biasa yang masih bela-bela, kita boleh labelkan juga sebagai A, B, C. Tak ada banyak beza dengan WXY. Cuma WXY ni maksudnya dia adalah gabungan bagi correction wave di dalam counting yang kita kira ni. So maksudnya dalam tu ada ABCX, ABC. ABCX, ABC. Jadi maknanya maksud dia kiraan wave tu memang telah ditetapkan begitu. Okey. Baik. Okey, Muhammad Kushairi Hafiz, harap berpuas hati sebab dia ada baca buku cikgu. Dia tak faham, jadi dia kata baru faham buku cikgu cerita apa. Nampak? Ini peluang kalau ada soalan apa-apa bantu saya. Dan daripada Zanur Zamila, ACE tu bagaimana cikgu? ACE tu adalah singkatan bagi ACE,
Itu salah satu teknik yang saya ajar kepada saya punya student. Sebab bila sebut apa yang saya sebut tadi tu adalah sukar untuk difahami. Betul, baik. Kan? So bila saya sebut ACE ni, ACE ni adalah AC equality. Maksudnya A dengan C ni adalah sama. So bila masuk sama, kita akan tunggu di certain point untuk entry, sama ada buy ataupun sell position. Menggunakan dia bila sebut pasal Elliott wave ni secara imbas macam ni lah. Apa yang saya sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, okay. So bila kita dig lagi, kita teliti lagi, kita boleh generate kan ada 1, 2, 3, 4, 5 teknik yang kita boleh amalkan dengan menggunakan konsep wave structure ni. Okay. Menarik. Saya nanti dulu untuk pair nanti dulu. Saya lebih suka soalan-soalan berkisarkan tentang teknikal yang cikgu bawakan malam ni. Okey. Saya tak kacau mengucapkan terima kasih atas penerangan. Kemudian salam cikgu, boleh ke wave 2 jadi complex correction? Wave 2 jadi complex correction. Salam cikgu daripada Tony Maniro. Cikgu faham tak soalan dia? Faham. Okey. Dia bila dia correction wave hanya berlaku di wave 2 dan wave 4. Boleh ke wave 2 jadi complex correction? Okey. Boleh lah kayaknya. Complex correction tu maksud yang saya sebut tadi, dia ABC X ABC X ABC, dia boleh sampai macam tu sekali. So maksudnya dia ada 7. ABC X ABC itu adalah ABC, double correction. Masuk lagi satu X ABC. So ada 11 lah. So maksudnya ke situ kalau kita tengok macam ni bentuk. Nak saya lukis ke? Boleh. Menarik ni. Okay, ini satu. Ya. Ya, okey, kita tengok sini. Sini ada Elliott triple combo wave, Elliott double combo wave. So maksudnya benda ni adalah dia macam sisa gabung ni, dia adalah combination. Okey, gabungan. Okey. Okey, sekejap. So saya buat kat atas ni satu. Okey, so ini ABC satu. So dia akan ada satu lagi kenaikan X dari sini. Ada so ini disambungkan. Okey. So ini adalah jenis complex correction. Kalau simple correction dia hanya melibatkan itu saja. So complex correction ni, ini kita panggil 7 swing. 7 swing ni bermaksud dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. So kalau triple complex correction, dia ada satu lagi di sini. Inilah. Okey. Inilah yang kita sebut tadi. Macam ni. WSY untuk double correction ni. Kalau complex lagi dia ada satu lagi yang ni, WSY X Z. So sini X, ini Z. Kan? So bila kita apa orang cakap, dig lagi bahagian correction ni, dia akan a bit memeningkan kepala lah. Okay, that's why kita kena belajar yang basic dulu. So bagi soalan dia tadi, wave 2 tu dia boleh buat complex complex structure, boleh, tak ada masalah. Boleh, selalunya bila dia buat complex di wave 2, di wave 4 tu dia akan alternate, dia akan buat simple correction saja. Okey. Itu antara tip-tip yang Elliott gariskan di dalam teori yang dia cakap. Okey, baik, sangat menarik.
Okey, diharapkan kepada Tony Monero faham dengan yang telah cikgu terangkan tadi. Kemudian kita ada Paje Kick ataupun Paje KCK. Okey, wave 4 tu zigzag kan cikgu? Mana wave ni atas 4. Ni yang ni ini kalau bagi saya ini bukan berbentuk zigzag. Wave 4 tu zigzag kan cikgu? Maknanya bukan Itu saya cakap, pandangan setiap orang berbeza. Oh, berbeza. Okey. Bagi saya ini adalah WSY. Sebab kalau kita zoom kita akan nampak 1, 2, 3, 4, 5 wave. Okey. Pandangan berbeza. So buat permulaan yang pertama, katakan mula-mula macam ni. So kalau tengok macam ni, yang pertama ni, ini zigzag. Ini zigzag, okey. Sebab zigzag tu dia akan tend to retrace between 0.5 hingga 0.618. Baik. Okey, so bila kita masuk yang berikutnya, zigzag ni dah berlaku. So sesiapa yang sebab sini pun saya ada buy sini. Sini buy. Oh. Ada buy cikgu kita ada buy. Lepas tu kita dah terkeluar dengan protective stop loss lah. Sampai kawasan ni. So ini bentuk zigzag. Sini bentuk 3 wave. Okey. Dan sini bentuk 5 wave juga. So kita boleh label kan. Kita tengok ini. Siap. Okey, ini first. Okey. Sini ABC. ABC, sini adalah X. Yang naik ni adalah X. ABC juga dalam bentuk 3 wave. Okey, ini satu bentuk correction yang kita boleh keluarkan di sini. Ini pandangan yang pertama. So pandangan yang siapa ni, apa nama dia? Nama dia tadi ni Paje. Okey, Paje. So Paje pula mengatakan ini adalah dia ambil dari sini terus. A, B, C. Okey. So kalau dia buat macam ni, bukan di sini, dari sini. Sini adalah berbentuk 3, sini 3, dan sini dia kena check kat sini. Okey. Kalau ini tak melepasi puncak sebelum ni, so ini dia boleh consider sebagai 1, 2, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey. So apa yang dia sebut tu, ini berbentuk 3, 3, 5. Zigzag berbentuk 5, 3, 5. 5, 3, 5. Baik. Jadi berbentuk 3, 3, 5. Sebab kalau kita tengok ke sini, 1, 2, 3 saja yang kita nampak. Betul tak Pak Su? Kita tak boleh nak, apa orang cakap, nak cari 5 wave ni. Tak boleh. Boleh tak Pak Su? Tak boleh. So kita boleh nampak 3 saja. Jadi zigzag memang wave pertama tu adalah 5. So faham tak maksud saya? So kita kena tahu structure dia. So kalau katakan kita nak zoom, okey, memang kita tak boleh nampak ini berbentuk 5 wave. Tapi bagi saya, sama ada zigzag ke, saya cakap ini adalah double correction. Dia cakap zigzag, tapi dia tahu ini adalah correction wave. So selepas correction dia akan buy. So kalau pengguna Tegar Electrician ni, dia tak akan sell. So dari situ walaupun pandangan berbeza,
Tapi dengan keadaan yang sekarang ni, dia membolehkan si kawan tadi tu Fajir akan sentiasa buat by position lah, sebab dia tahu ni bentuk correction. So bila correction mesti ada satu lagi naik. So kalau saya akan kurangkan sell, saya akan cari buy deep. Betul. Okey, Pak Haji, diharapkan anda faham, sebab saya rasa bendanya sama je, cuma kefahaman orang yang menggunakan. Baik, kemudian Fat Barber untuk newbie boleh follow tak accounting yang sedia ada untuk mencari entry sama ada ia impulse, wave ataupun wave corrective? Boleh. Okey, cantik. Settle. Okey, Fat Barber settle. Azrul Ikhwan, dahsyat. Oh, ini ilmu unik betul. Okey, tak apa, ini bukan soalan. Okey, daripada Muhammad Afiq, bila wave 4 boleh masuk wave 1? Boleh. Okey, selepas wave 4 of course akan masuk wave 1 kecil. Satu kecil ya. Pak Su nampak macam dah pick up lah kan. Bukan pick up, itu dah jadi kan. Ya, betul. Yang cikgu cakap tadi. Baik, maknanya bila wave 4 boleh masuk wave 1, memanglah. Dan kemudian siapa ni? Ni perkataan baru bagi saya ni, diagonal. Itu macam mana cikgu? Diagonal. Okey. Diagonal ni dia ada dua. So kalau kita sebut bapak dia adalah diagonal triangle. Okey. So dalam diagonal triangle ni dia ada ending diagonal dengan leading diagonal. So bentuk dia boleh bersilang. Contoh macam ni tunjuk sikit. Ini dia orang ni baca buku ni. Baca buku cikgu ni. Lagi lawa sikit. Okey. So wave 4 ni dia boleh masuk teritori puncak wave 1. Dia boleh melempasi puncak wave 1 tu. So bila bersilang ni kita panggil diagonal lah. Okey. Ataupun ending diagonal. So perbezaan antara dia leading diagonal dengan ending diagonal adalah leading diagonal ni dia berada di permulaan wave. Itu saja. Ending diagonal di ending wave. Ending wave adalah wave 5 dan wave C. 5 dan juga C. So permulaan wave 1 dan juga wave A. Okey. Baik, diharapkan Nurzamila faham okey, saya rasa ni baca buku dia dapat daripada buku cikgu kot. Bahasa-bahasa ni mungkin okey, baik. Cikgu orang faham? Saya orang faham. Okey, betul lah. Orang Temeloh kan? Orang Temeloh. So siapa yang duduk Temeloh tu boleh lah kita ngeteh-ngeteh kan, InsyaAllah. Okey, apa function indie alligator? Function dia. Okey, soalan ke tu? Soalan tu. Okay. Tanda soal tu. Siapa yang tanya tu? Mana tahu saya kenal ke? Zaza. Okey. Za macam ni. Alligator tu membolehkan kita membezakan di antara impulsive wave dan juga correction wave. So ini tip yang paling mudah. Contoh kalau Pak Su tengok ke sini, nampak tak bentuk-bentuk alligator ni bila terbuka tenganga tu, itu maksudnya dia tengah dalam impulsive wave. Kalau dia tengah bersilang banyak kali tu, itu adalah correction wave. So kalau Pak Su tengok di sini wave 1 kan, terbuka je. Tengok wave 2 bersilang. Itu correction wave kan. Baik. So dia terbuka lagi. Okey. So itu adalah impulsive wave. So dia bersilang lagi. Itulah antara indicators yang membolehkan kita double confirm sama ada kiraan kita betul ataupun salah. Itulah dia. Antara indicators yang membolehkan kita double confirm. So kalau yang bersilang tu of course ini di daily. So kalau kita zoom lagi, kita akan nampak di time frame 4 hours ke 1 hours ke, ada yang jenis bersilang tu, itu beware, itu adalah correction mode. Okey. Kena berhati-hati kat situ. Kena berhati-hati. Sebab tak lama dia akan memecahkan sama ada ke bawah ataupun ke atas, bergantung kepada current counting wave tersebut lah. Okey. Baik, saya cari soalan yang goal hole sekejap. Pass sekejap, saya nak cari soalan-soalan yang boleh membantu saya faham juga. Okey.
sekejap ya, bolehkah kita label WXY, W, kemudian WXYX dan juga WXYY, atau kita cuma boleh baca, kita boleh ABCY macam tu? Okey. Sebab tu saya cakap awal-awal tadi, kita nak jadi pakar teknikal ke ataupun kita nak jadi pakar buat duit. So kalau bagi saya seorang orang yang baru nak belajar semua kan, dia kena tahu asas yang penting dulu. Asas dia. So kalau katakan bila dia dah sampai pening kepala, adakah perlu macam soalan tadi, lepas UXY, lepas ni, lepas tu, lepas ni. So kalau dah sampai macam tu, dia buat analisis sampai tahun lepas pun entry tak ada pun susah juga. Betul lah. Dia lebih kepada nak jadi pakar teknikal. Saya ada seorang kawan, bukan kawan lah, duit tak buat, tapi dia mencari salah juga tu. Saya kagum kawan dia ni. Dia macam mana, saya baru kenal dia. Baik. Saya kagum dia ni, memang antara umpama dia belajar Elewave ni dah 5-6 tahun, semua dia tahu. Tapi dia terlampau teknikal. Dia concentrate pada setiap ni, dia wajib tahu ini apa dia, ini apa kan. Tapi bila masuk trading, dia tak boleh nak buat duit, tak boleh nak jana income. Saya pun pelik kenapa, macam mana dia boleh jadi macam tu. Sebab tu cikgu sebut melawar tadi, nombor satu sekali kita kena fikir kita nak jadi apa, pakar teknikal ataupun pakar buat duit. Sebab bila Elewave ni kita terlampau detail, ada masa dia nak turun lah kan, kita nak buy ni, terlampau teknikal sangat, tiba-tiba kita dah ready nak buy, kita tengok lagi, ada lah nak turun ni, tak jadi buy kan, tiba-tiba price naik. Macam tu, sebab kita terlampau kaji benda yang complicated. So bagi saya tu, saya cakap yang mudahnya kita mahir kan basic ni dulu, cukup basic 1, 2, 3, 4, 5, selepas tu ABC. Lepas tu dia buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu ABC. Okey. Siap juga kadang-kadang terlampau teknikal pun dia akan membawa bahaya juga dekat kita. Tasuk untuk teknikal sampai kita lupa macam mana teknik tu boleh membantu kita jana kewangan. Okey, itu nasihat yang baik daripada Cikgu NN. Okey, Cikgu guide sikit kawan-kawan kita, ada 2 pair saja hari ni, Gold dengan GU. Kalau boleh Cikgu bagi nasihat untuk Gold dan juga GU dalam masa kita ada lebih kurang dalam, boleh? Tak, sebelum tu saya nak tunjuk ini, sebab segmen ni macam saya cakap ke Cikgu ni, saya nak tunjuk kan, grow account. Okey, Cun kan. So segmen analisis ni tak cukup masa ni. Okey. Tapi tak apa, kita cuba. Okey, buat kita sekarang ni saya tunjuk ni dululah. So kalau sempat nanti kita kembali kepada analisis yang diminta oleh kita punya kawan. Tapi kita siapkan cikgu punya yang cikgu nak tunjukkan tadi. Okey. So apa yang saya tunjuk ni, nampak kan? Ini adalah IC market. So IC market ni apa orang cakap, broker regulated daripada Australia under ASIC. Saya nak download ni, saya terlupa download tadi. Okey, tak apa. So ini bila saya dah masuk. Bila saya dah masuk, ini dia punya antara muka lah. Okey. Sekejap, bagi saya mana ada keluar ke tadi? Kat mana dia keluar download Okey, tak apa, saya ringkaskan kat sini. Saya tunjuk ini dulu. Okey, kalau tengok ini, saya nak tunjukkan bagaimana dengan menggunakan modal yang kecil boleh grow sehingga
50,000%. Wih, banyak cikgu. Okey, ini bukti saya terus direct tunjuk dengan website broker sebab nanti kan, sebab ada setengah yang mahir menggunakan MT4 ni, kadang-kadang dia boleh apa yang cakap, kalau dia tu broker dia boleh key in je. Okey, betul. So ini IC market memang direct daripada Australia. So kita tak boleh nak buat apa. So kalau Pak Su tengok sini 94 deposit berapa? 10 USD menggunakan net teller 10 hari bulan. Okey. 14.9. Okey. So 11 bulan 9 withdraw $100. Okey. So di berikutnya Pak Su boleh tengok berapa kita jana. Bermodalkan 10 USD saja. So total ni mencangkau 5,300 USD. Tak keluar ke? Tadi macam mana? Again. Baru keluar. Allahu Akbar. Okey, baru keluar Alright. Tu dia cakap, mana cikgu nampak amount tu? Okey. Nampak muka cikgu pula. Okey, semula So, di sini 4 bulan 9 ni, kita deposit $10 USD menggunakan net teller. So, ini withdrawal amount $100 pada 11 bulan 9. So, untuk berikutnya Pak Su boleh tengok kita withdraw 500, 1,500, 1,900, 1,300. So maksudnya di sini dengan nilai $10 kita boleh grow sehingga 50. Bagi saya ini adalah 50,000% tanpa ada transaksi lain. Pak Su boleh tengok 10 saja. Saya download tadi tapi dia tak keluar. Dia punya apa metafor. Alamak, sayangnya. Kan, so dalam tu boleh tengok. Kita cuba sekali lagi ni. Saya klik ni dengan 10 USD saja Ya, dengan 10 USD. So benda ni tak mustahil sebab saya punya group pun dalam 2 minggu ada yang dapat 100 lebih persen, ada yang 50%. So apa yang saya nak jelas kat sini, setiap individu dia punya pemahaman, dia punya emosi, dia punya lot size adalah berbeza. Berbeza, sangat berbeza. Sebab dalam masa 2 minggu yang terbaru ni, daripada 25 orang, ada yang 2-3 orang dapat gain 2 akaun 100, 120, 110. Ada yang gain 70%, ada yang gain 2%, ada yang gain 30%, ada yang rugi 20%, ada yang daripada untung 60% tinggal balik 20%. So semuanya berbeza. So apa yang saya sebut kat sini, memang benda ni tak mustahil. Itulah sayang tak boleh nak tunjuk kan. Itulah. Kalau boleh tunjuk tu, saya boleh tunjukkan macam mana cara $10 kita gain daripada $10 tu boleh naik sikit-sikit kan. Apa saya boleh tunjuk ini je lah, withdrawal. Sayangnya. Okey, tak apa. Ada lebih kurang 5 minit lagi cikgu untuk kita dalam segmen edisi khas ni. Ada yang bertanya ni dah tukar cikgu ke tak? Ini edisi khas Kalau ada permintaan lagi mungkin Cikgu Yun boleh bagi ruang dekat Cikgu NN kan. Okey. Okey, ada soalan lagi? Soalan tak ada lah, dia orang minta tu je lah, goal je lah. Kejap sekejap. Tadi ada soalan last tadi. Siapkan dah habis soalan dah. Goal dengan GU tadi. Kalau cikgu boleh bagi goal lah, sebab 2-3 orang dah sebut pasal goal. Goal tadi tu cikgu jangka macam mana dia akan boleh terus naik ataupun dia akan dapat penurunan ke macam mana? Okey, kalau buat masa ni memang saya dah assume wave 5 ni dah habis lah. Oh dah habis wave 5 ni okay, dah habis.
So kalau kita zoom in, ini mungkin dia membuat wave A, B, C. So kalau sesiapa nak sell, saya sarankan tunggu dia naik dalam 3 wave macam ni. Naik dalam 3 wave, okey. So stop loss dia atas ni. Kalau siapa nak sell lah. So so dia boleh dah kira lah. Okey, ini contoh 16.10, dia contoh ni 16.01. So dia dah tahu risk dia berapa. Dia boleh sell sebab C ni dia boleh turun lebih panjang, lebih banyak daripada stop loss yang kita telah jangkakan, yang telah kita tetapkan. Okey. So itu untuk gold. Lagi GU. Ni yang dia minta GU. Mahal tu 50. GU. Ini semua analisis lama yang saya ni. Ini pun kalau you nampak, ini zoom buy ni waktu ni. So ini dah sampai 5 ni, ini pun dah sampai target menaik. So ini possibility, ini adalah A, ini B. Okey, ini sekali imbas saya buat. Okey, ini adalah ABC. Sebab di sini kita boleh nampak ini 5, ini 3, ini tunggu masa dia nak buat 5 wave lagi untuk turun. Untuk turun Baik, untuk GU. CAD JPY. Sian dia orang ni. Okey, waktu ni dulu dia dah naik. Ini W, X, Y. Sekejap saya dah lama tak update CAD JPY ni. So kalau mengikut analisis saya yang lama, saya jangkakan yang naik W, X. Okey, masa kat sini tu saya jangkakan akan naik last untuk buat Y. So kalau ikut daily, okay, kita boleh nampak dia punya counting lagi besar kan. Betul. Okay, so kalau ikut daily ni, dia masih ada ruang untuk naik sebab W panjang dia daripada sini, dia buat X, lepas tu Y at least sama dengan panjang W. So benda ni kena ukur lah. So kalau saya ukur benda ni, ini W ni kat sini, so saya assume dia boleh naik lagi melepasi puncak apa ni. Hello. Sebelum ni kan, mana kat sini, kat kawasan sini kot. Sini. Dia boleh break high sebelum ni. Somewhere kat sini, tengok, kita tengok. Sini dia boleh break. Ini tengah nak pecah tak pecah-pecah lagi kan. Nak pecah tak pecah-pecah. Okey. So dia boleh break ni, dia akan pergi ada final wave up. So kalau tengok pun daily ni pun, ini ada pimbar situ kan. Okey, lagi Pak Su. Okey, AUD NZD ni last AUD NZD. AUD NZD. Oh ini jap, macam tak ada dalam cikgu punya. Ada tapi ada? Saya dah lama tak kira ni. Last saya kira 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu saya stop. So saya pun bela-bela. So macam ni kan. Bagi saya, sekali imbas saya bela. So bila imbas sekali bela, saya tak trade pair ni. Okey. Macam tu. Okey, baik. Itu je masa yang kita ada ni. Memang tak ada langsung, cikgu tak kira langsung ni cikgu. Memang tak kira langsung. Tak. Okey, baik. Last cikgu, kata-kata daripada cikgu untuk pengguna-pengguna Elevate ni khususnya, ataupun ada nasihat-nasihat yang perlu cikgu rasa aku kena sampaikan benda ni supaya dia orang tak salah bawa. Tak salah bawa. Okey, apa yang saya nak cakap bukan pasal Elevate. Saya nak cakap pasal macam mana kita nak grow account. Baik. Dan sebab baru-baru ni saya terima banyak mesej daripada kawan-kawan yang mengadu masalah masing-masing. Baik.
okey, ada yang loss sekian-sekian, ada loss ni, ada yang macam-macam lah isu semasa dia orang ni. Betul. And then dia mengharapkan forex ni sebagai boleh satu membantu kan, batu lonjakan dia orang gain, grow. Macam saya tunjuk contoh $10, ramai nak buat $10 jadi $5,000. Siapa tak nak? Betul. Kan? Ni pun saya tunjuk live ni, mesti akan ada yang PM. Tapi saya cakap bukan semua orang boleh buat. Sebab apa? Pertama sekali emosi diorang, dan juga tahap pemahaman. At least ilmu basic tu diorang kena ada lah. Support system, trendline, chart pattern, paling tidak lah itu kena ada. Baik. Sebab elite wave ni teknik yang saya guna. So kat luar sana ada lagi teknik-teknik lain yang boleh kita guna, di mana kita boleh grow juga account kalau kita follow SOP betul-betul kan, betul-betul. Kenapa saya buat $10 jadi $5,000? Kami punya team buat $10 jadi $5,000, nak buktikan yang dengan $10 ni kita boleh grow sebenarnya. Dah terbukti dah kan. Itulah sayang kalau ada nanti mungkin next time kita boleh install IC market ni. Saya tunjukkan memang buat permulaan tu $10, kita masuk lot size 001 je. Maksudnya 10%. So kita swing 300 pip. Itu cara dia. Sebab kami tahu elite wave, so dia membantu dari segi swing. So bila kita $10 swing dalam masa tu jijir rasanya, dapat gain $26. So kalau buy right itulah 200%. So dari itu kita maintain lagi, kita entry position % juga 001. So kita swing lagi. So at the end macam yang Pak Su tengok tadi, kita boleh grow dalam masa 2 bulan saja Pak Su. Sebab kita dah boleh dah sampai 5,000 tu, dah capai target. So bagi saya pun stop dulu. Sebab bila buat trade $10 ni, kita kena fokus di mana kita tak boleh hari-hari nak trade. Ada setengah hari-hari dia nak follow tip cikgu ni, Group A dia nak follow, dia tak ada setup pun, dia nak buat macam ada. Tu masalah dia. Kawan saya cakap hari-hari dia nak pastikan ada garisan. Dia punya MT4 kan, mesti ada garisan. So kalau boleh elakkan macam tu, kita fokus menjadi risk manager. Kalau tanya saya, risk manager, bukan forex trader. Sebab bila kita jadi risk manager, kita boleh kawal kita punya kerugian. Itu yang mustahak sekali. Kita nak kawal kerugian kita, kalau boleh kita nak keuntungan dalam setiap dagangan kita. Okey Ridwan, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami walaupun tak cukup masa untuk minggu ni. Apa pun Ridwan, terima kasih atas edisi khas ini, dan saya doakan kepada anda semua akan terus berjaya dan dimurahkan rezeki dalam perdagangan mata wang asing ini. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Esok bersama dengan DJ Blento. Okey.